Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua lagi pada saat ini. Jadi saat ini ustaz akan ceritakan mengenai tujuan Allah mengadakan hari kiamat, hari akhirat. Jadi berbanding minggu lepas telah diceritakan mengenai pengertian hari kiamat dan cara beriman. Jadi ustaz akan tulis dalam bentuk peta minda kenapa ataupun tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan hari akhirat. Jom saksikan. Okey, baiklah. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan hari akhirat, yang pertama, okey ustaz tulis Okay, yang pertama ustaz tulis peta, ustaz tulis keyword, nanti ustaz akan jelaskan. Okey. Pembalasannya ada. Tujuan hari akhirat ialah Allah ingin akan Allah memberi pembalasan yang adil pada semua umat manusia yang Allah ciptakan. Jadi tujuannya ialah pembalasan yang adil. Keyword dia pembalasan yang adil. Keyword dia kan? Pembalasan adil. Okey, keyword dia. Keyword. Okey, tujuan hari akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan hari akhirat. Okey, keyword dia pembalasan adil. Yang kedua, Allah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keyword dia kekuasaan Allah, menunjukkan kekuasaan Allah. Keyword dia kekuasaan Allah, kuasa Allah, kekuasaan Allah. Okey, menunjukkan kekuasaan Allah. Okey, yang ketiga, menunjukkan betapa Allah ni maha adil, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua manusia, terhadap semua ciptaan Allah. Jadi keyword dia keadilan. Keyword dia keadilan Allah Azza wa Jalla. Okey, yang keempat, 1 2 3 4. Yang keempat, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan hari akhirat ialah untuk membezakan antara golongan yang beriman dengan yang ingkar pada perintah Allah. Jadi ada golongan untuk membezakan, untuk kita tengok perbezaan, untuk kita tengok adanya golongan yang diberi pilihan dia tu beriman, ada diberi pilihan dia tu ingkar. Jadi membezakan ni ada golongan beriman dan ingkar. Jadi bezakan, tujuannya untuk bezakan golongan yang beriman dengan ingkar. Maknanya ada dua golongan, yang beriman pun ada, yang ingkar pun ada. Sebab kita diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla untuk dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh memilih, jadi kita berusaha untuk memilih untuk menjadi orang yang beriman. Okey, seterusnya, tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan hari akhirat ialah jadi supaya manusia ni, supaya adik-adik dapat merasai nikmat syurga dan azab, dan bagi yang kufur akan merasai azab neraka, sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam Al-Quran. Jadi keywords dia akan merasai, akan rasa. Sebab lah ni kita di alam dunia sedang diuji. Tambah-tambah lagi sekarang corona. Okey, jadi keyword dia, sebab Allah mengadakan hari akhirat ialah supaya manusia ni merasai nikmat. Merasai nikmat ni yang bagi yang beriman. Manakala yang kufur akan merasai azab neraka. Nikmat ni akan merasai nikmat syurga. Ni ataupun yang kata azab neraka. Azab neraka ni bagi yang kufur, kafir. Okey, sekian sahaja. Jadi itu 5 tujuan yang dinyatakan, yang ustaz ni gariskan. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan hari akhirat. Jadi saya dah terangkan tadi. Jadi ini pembalasan yang adil. Jadi Allah ni maha adil. Allah akan memberikan jadi Allah akan memberikan pembalasan yang adil kepada semua ciptaan Allah. Jadi itu digariskan di sini tujuan Allah mengadakan hari akhirat.
Jadi harap-harap adik-adik boleh memahami kenapa Allah mengadakan, tujuan Allah mengadakan hari akhirat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama lain bagi hari kiamat. Nama-nama lain bagi hari kiamat. Jadi ada lebih banyak nama, tapi ini Ustaz senaraikan sedikit sahaja, 5 sahaja untuk pengetahuan. Jadi lebih kurang ada 50 tu. Ustaz tak senarai, Ustaz senarai 5 saja. Iaitu hari kiamat boleh disebut juga sebagai hari, nama-nama lain, hari perhimpunan. Hari perhimpunan. Sebab kita akan himpunkan daripada umat, daripada zaman Nabi Adam sampai ke akhir, daripada zaman kita yang terakhir sekali, iaitu hari perhimpunan. Dalam bahasa Arabnya disebutkan Yaumul Hashr. Okey, seterusnya hari perhitungan. Hari perhitungan. Hari perhitungan sebabnya hari ini akan dihitung, dibuka, dihisap, dihitung segala perhitungan, segala amalan kita, kebaikan adik-adik, keburukan adik-adik akan dihitung. Jadi dia juga dinamakan sebagai hari perhitungan. Hari akhirat ni juga dinamakan hari perhitungan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Okey, yang ketiga, hari pembalasan. Dikenali juga, disebut juga hari pembalasan. Sebab apa hari pembalasan? Sebabnya pembalasan, balasan baik bagi orang yang beriman akan mendapat balasan syurga. Manakala hari pembalasan juga pembalasan bagi orang yang selama ini kufur, kafir terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla akan menerima pembalasan. Atas dunia ni bukan setakat boleh buat dosa berluar-luasa, lantas dia bebas. Mati sudah tutup, full stop. Tidak begitu. Jadi adik-adik tahu bahawa sekiranya kita melakukan dosa di atas dunia ini, jadi akan dibalas. Buat baik akan dibalas, buat pemburuk akan dibalas. Jadi Yaumul Jaza, hari pembalasan. Okey, seterusnya juga dikenali sebagai hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Kenapa hari kebangkitan? Sebab kita akan dibangkitkan. Kita semua adik-adik, semua umat manusia akan dibangkitkan pada hari ini, akan dihimpunkan, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Okey. Seterusnya yang kelima, Yaumul Akhir ataupun hari akhir dunia. Hari akhir. Hari akhir dunia, iaitu Yaumul Akhirah. Jadi hari yang terakhir sebelum kita iaitu hari akhirat, penutup bagi semua kehidupan di atas dunia ini, sebelum kita akan menuju ke tempat pembalasan di padang mahsyar, sebelum kita akan ditentukan sama ada syurga atau neraka. Jadi ada nama-nama lain lagi, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah. Jadi cuma hari nama-nama lain Ustaz senaraikan 5 ini saja. Semoga kita berjumpa lagi di saat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah adik-adik boleh tonton. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum. Jumpa lagi.